Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Popi tak sini. Oh, panas lagi ya. Oh, ni kena ada biskut sedap ni. Bismillah. Ada biskut? Okey. Panas lagi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini dapat sama-sama kita berkumpul lah untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan. Saya ingat last saya tu bulan 12, masa PKPB dulu lah. Betul tak? Sekejap, ni dia. Dan hari tu kita dah masuk babul wudu. Selepas daripada bab al-fitrah, kita dah masuk babul wudu. Tapi saya ingat baru satu kuliah dulu kot kan. Baru mukaddimah ataupun pendahuluan tentang babul wudu. Itulah makna kepada al-wudu secara bahasanya dan juga secara syaraknya. Kerana bila kita bincang tentang wudu, ada perkara, ada beberapa bab kecil lah di bawahnya. Antaranya ialah makna al-wudu, the meaning of wudu. Oh, mari lalu dah. Oh, masak kali ni. Sambil ngajar sambil makan lah ni ha. Aduh, anak geram tengok biskut ni. Tak ada hal dah. Sambil-sambil. Bismillah. Makna al-wudu, the meaning of wudu. Wudu ni kita panggil ablution dalam bahasa Inggeris. Bunyi kokak-kokak. Boleh makan jagi ya. Habis dulu. Kalau kita Taharah, the book of purification, di bawahnya ada beberapa bab. Antaranya adalah babul wudu. Yang keberapa entah. Pertama dulu bab apa? Babul miyah, the chapter of water. Kemudian babu al-aniyah, the chapter of utensil. Kemudian bab qada al-hajah, ataupun babul istinja. Kemudian babu al-fitrah, khisalul fitrah was sunan, ataupun sunanu al-fitrah, khisalul fitrah, mana bab fitrah. Dan yang kelima lah, 5 kan, babul wudu, mana dah di pertengahan bab ataupun kitab at-taharah. Bab wudu, ada bab-bab yang lain. Antaranya ialah bab makna al-wudu, the meaning of wudu, apa yang kita maksudkan dengan al-wudu. Dan saya dah jelaskan pada kuliah yang lalu maksud wudu secara bahasa dan juga secara syaraknya. Secara bahasa ia merujuk kepada perkataan al-wada'ah, al-wudu daripada al-wada'ah. Al-wada'ah ni maksudnya ialah cahaya. Cahaya. Umpama kata Al-Imam Ibn Hajar, kerana bila orang berwudu, idza tawadda al-mutawaddi ka'annahu sara wajhahu, ka'anna wajhahu sara wadi'an.
dalam Fathul Bari. Kerana dia kata orang yang berwuduk seumpama mukanya itu bercahaya. Al-wudu minal wada'ah. Maknanya wuduk ni daripada perkataan wada'ah. Wada'ah ni makna cahaya. Makna bila ada perkataan wadi ataupun wada'ah, dia merujuk kepada cahaya lah, di sisi bahasa Arab. Sebab itu ada sebahagian hadis juga yang disebut perkataan wadi. Seumpama yang hadis yang saya pernah baca dalam kuliah yang lalu, itulah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad daripada Abbad. Di mana antara orang yang muka dia bercahaya, wadi al-wash, kata Abbad, ialah Abu Jahal. Abu Jahal muka bercahaya. Dia kan orang kaya, orang bangsawan, mestilah syekak, takkan kan? Dia kata bila Nabi pergi ajak orang pada Islam di pasar-pasar, ada seorang lelaki kana wadi al-wash, wajahnya bercahaya, yang memaki Nabi. Dan bila ditanya siapa dia, dia adalah Abu Jahal. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Itulah bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi wadi al-wash maknanya muka yang bercahaya. Jadi perkataan wudu diambil daripada perkataan itu. Itulah al-wada'ah, yang ni bercahaya. Dan kita harap mudah-mudahan muka kita pun bercahaya lah, nampak ada cahaya lah kan. Mungkinlah, Allah Ta'ala alam. Jadi nak cerita dari sudut zahir, kalau muka orang tu berseri, bercahaya, muka cerah, boleh tentu okey lah. Pasal Abu Lahab pun muka bercahaya juga. Kan? Pasal ada juga yang kata nak beza muka orang Islam muka bukan orang Islam ni, tengok kalau muka bercahaya tu orang Islam lah tu. Muka ada seri orang Islam lah tu. Dah juga Abu Lahab muka bercahaya, wadi al-wash. Kan? Kalau mati, muka berseri bercahaya, okey lah tu. Dah tidak ada dalil ataupun hadis yang menyatakan bahawa kalau orang tu mati muka dia berseri bercahaya, mana dia ahli syurga. Tak ada lah. Setahu saya tidak ada. Itu hanya sangkaan kita sahaja. Sebenarnya tidak ada kena-mengena dengan lahiriah seseorang itu, especially bila dia mati. Masa dia hidup pun sama lah seumpama kita pun, kan? Orang tak semayang pun kalau muka, kan, duk taruh bedak hari-hari, putih juga, cahaya juga, cerah juga, kan? Dah kita ni jenis tak cerah, bubuh bedak apa pun tak cerah juga. Jadi itu bukan satu isu lah, ya. Baik, itu dah sudut bahasa. Kemudian ada sudut syarak. Wuduk ni ialah satu perkataan yang dinisbahkan kepada perbuatan wudu. Itulah membasuh perkara-perkara yang wajib dan yang sunnah-sunnah yang ada dalam syarak. Yutlaku ala ghusli al-wash wal yadain wa mashir ra's wa ghusli rijli wa ghairuhu min af'ali al-wudu. Itu antara sebahagian pentakrifan yang saya hafal lah. Itulah suatu perkataan yang merujuk kepada basuh muka, basuh tangan keduanya, sapu kepala dan basuh kaki, dan basuhan-basuhan yang lain yang merujuk kepada wudu, yang merujuk kepada perbuatan wudu. Itulah dimasukkan dengan wudu. Jadi wudu ni ada secara bahasa, ada secara syarak. Secara bahasa merujuk kepada cahaya. Ia juga merujuk kepada basuh. Semata-mata basuh pun disebut sebagai wudu juga. Tapi kalau secara syarak bila sebut wudu, dia bukan semata-mata cahaya, dia bukan semata-mata basuh, tapi ia basuh anggota wudu. Itulah maksud dari sudut syarak. Jadi ada perbezaan yang ketara lah antara makna dari sudut syarak dan juga makna dari sudut bahasa. Sebab itu perlu dibezakan satu perkara antara makna secara bahasanya dan makna secara syaraknya, ataupun juga disebut jugalah makna secara istilahnya. Ataupun dalam bahasa Inggeris, kalau kita bahas dari sudut bahasa, dipanggil literal meaning, literally. Kalau dari sudut syarak, kita panggil technical meaning, technically. Sebab itu yang standard dalam mazhab Hanafi, menyentuh kemaluan, dan juga sebahagian ulama yang lain lah, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu.
Kerana hadis yang diriwayatkan antaranya daripada Busrah bintu Safwan dan juga selainnya ada hadis daripada Abi Hurairah, ada hadis daripada Ummu Habibah. Yang dimasukkan dengan basuh di situ di sisi mereka ialah basuh saja, basuh tangan saja. Mamassa farjahu, hadis Busrah, mamassa zakarahu falyatawadda. Hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Dawud dan selainnya. Saya ingat dalam Tirmizi ada juga kot. Ibnu Majah pun ada hadis berkenaan, cuma daripada sahabat yang lain lah, daripada Ummu Habibah ataupun daripada Abi Hurairah. Tapi hadis Busrah hadis yang amat penting dalam perihal perkara yang membatalkan wuduk khusus menyentuh kemaluan. Kata puak-puak Ahnaf, itulah pendukung-pendukung mazhab Hanafi, bahkan yang standard di sini mereka, man massa zakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluan adalah dia wuduk di sini katanya ialah wuduk lughawi, wuduk secara bahasa, yakni basuh tangan saja. Kalau sentuh kemaluan, basuh tangan. Kalau berwuduk sekalipun dia kata tak wajib, itu sunnah saja. Pasal ada hadis yang menyebut sentuh tak batal, hadis ni pula sebut sentuh batal, menggabungkan kedua-duanya, jadi sentuh tu jadi tidak wajib. Dan kalau kita lihat ulama contemporary, umpama Ibnu Utsaimin dalam buku Asy-Syarhul Mumti', bagi saya one of the best book lah dalam fiqh ni, fiqh moden lah kita kata. Fiqh yang ditulis oleh ulama-ulama yang terkini, yang moden. Dia juga melihat pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga yang disokong dalam mazhab Hanafi itu adalah yang lebih rajih, itulah tidak membatalkan wuduk bila mana menyentuh kemaluan, kerana menggabungkan kedua-dua hadis berkenaan. Sementara kedua-dua hadis itu dari sudut perbahasan riwayatnya memang ada sebahagian kata dua-dua sahih, ada sebahagian kata dua-dua dhaif. Jadi bab sanad dan riwayat pun tak selesai sampai sudah. Jadi kembali kepada yang asal, itulah tidak membatalkan wuduk melainkan dengan dalil yang betul-betul kuat, betul-betul sahih, dan kalau boleh yang disepakati kesahihannya. Yang khilaf-khilaf seumpama itu tidak diambil kira. Bahkan di sisi Ibnu Utsaimin, dua-dua hadis itu dia cenderung menyatakan bahawa ianya tidak sahih. Hak sentuh kemaluan pun tidak sahih, tak payah wuduk. Hak sentuh kena wuduk pun tak, dua-dua tak sahih. Jadi kembali kepada kaedah yang asal. Itulah tidak perlu berwuduk. Nampak? Nak cerita balik pada yang tadi, wuduk juga dari sudut bahasa makna basuh saja. Tapi bila secara syarak ataupun secara istilah, dia merujuk kepada basuhan anggota-anggota wuduk, muka, tangan dan seumpamanya, baru kita panggil wuduk. Dan itulah yang kita faham di sisi orang Melayu lah. Bila sebut wuduk, kita tak kata basuh saja, tapi kita kata basuh hak merujuk kepada nak semayang tu, betul tak? Ini cerita orang Arab. Pasal Arab ni sentiasa ada dua sisi kepahaman. Satu kepahaman dari sudut bahasa, satu kepahaman dari sudut syarak. Sebab tu ulama kita tuan-tuan, dia tidak akan membahaskan suatu isu melainkan setelah dihuraikan maknanya, melainkan setelah dibahaskan definisinya. Nak cerita tentang apa-apa, hak nombor satu, definisi dulu. Of course lah, dalam ilmu fiqh, setiap bab yang kita pergi, sebelum nak dibahaskan bab berkenaan secara lebih detail, ulama hak pertama sekali dia akan bab mari tentang makna sesuatu perkara yang dia bawa. Kalau kita bincang bab air, makna air dulu. Kalau kita bincang bab fitrah dulu, makna fitrah dulu. Kalau kita bincang bab mandi, makna mandi dulu. Bincang dulu makna. Satu sudut syarak, satu dari sudut bahasa. Sama juga dari sudut wuduk ni. Dan dia bukanlah satu isu yang besar. Sebab apa yang kita lihat, ulama dari sudut pentakrifan pun masing-masing mempunyai pentakrifan masing-masing dalam setiap bab. Kalau kita ulama ni dia takrif macam ni, tapi ulama ni dia takrif macam ni, tapi maksud dia sama saja. Cuma ibarat saja yang berbeza yang mereka gunakan. Iyalah kan, pasal takrif. Dan takrif ni bukanlah benda yang orang kata apa, dibahaskan secara panjang lebar dalam buku fiqh. Dia dalam ilmu bahasa, ilmu lughawiyat, linguistik, baru dia bahaskan secara panjang lebar. Tapi dalam ilmu fiqh ni, ulama hanya menukil sahaja pentakrifan. Sama ada pentakrifan tu datang daripada dia sendiri, especially kalau dia tu mujtahid, biasanya dia ada definisi dia sendiri. Tapi kalau ulama macam yang tidak mujtahid, kan, dia hanya menukilkan definisi ulama-ulama yang lain.
Baik, itu dari sudut ta'rif lah. Jadi kita dah tahu makna wuduk secara bahasa, basuh ataupun cahaya, dan makna wuduk dari sudut syarak, itulah membasuh anggota-anggota wuduk, ya. Kemudian perkara yang dibahaskan juga ialah fadail al-wudu. Ini juga sama dalam mana-mana bab dalam ilmu fiqh, dan sekir sebagai ilmu yang lain juga. Fadilat ni merupakan perkara yang asas, yang dinukilkan, yang disebutkan, hatta yang dibahaskan oleh mereka tak kala mereka membawa sesuatu isu. Dalam bab wudu ada fadail al-wudu, kelebihan wudu. Pasal Islam tak boleh lari daripada fadilat. Dan kita boleh kata sebahagian besar daripada suatu perkara yang dibawa dalam agama menerusi wahyu ada fadilat-fadilatnya. Dan mestilah kita bila bercakap tentang fadilat merujuk kepada hadis-hadis atau nas yang sahih. Tapi kalau tidak ada nas yang sahih, as long as mencukupi syarat-syaratnya, maka bolehlah kita guna pakai untuk kita jadikan ia sebagai satu galakan yang kita panggil, ia termasuk dalam bab targhib dan tarhib dengan beberapa syarat tertentulah. Hadis itu tidak terlalu dhaif. Tidak terlalu dhaif tu maksudnya dia tidaklah hadis yang munkar, hadis yang matruk, hadis yang wahi, hadis yang syaz, dan sama sekali hadis yang palsu. Itu hadis-hadis yang terlalu dhaif. Tapi nak faham istilah tu kena belajar ilmu hadis lah pula. Saya kalau rehat tu tak baca wala-wala ni. Itu dalam ilmu hadis. Hadis-hadis yang terlalu dhaif. Sebab itu prasyarat yang dibuat oleh para ulama jika kita nak baca suatu hadis. Dan jika kita baca suatu hadis tanpa kita melihat kepada adakah dia sahih ataupun tidak, dan jika dia dhaif, setara mana status kedhaifannya, baca saja. Umpama kata Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala, dia menanggung dosa yang besar walaupun dia ulama yang besar. Tapi kalau ulama-ulama dulu, disebabkan dia ada ilmu hadis dan disiplin yang tinggi, walaupun dia bawa mari hadis yang dhaif, walaupun terlalu dhaif, dia akan bawa mari sanad. Sebab itu kita jangan keliru. Ada ulama-ulama hadis yang memuatkan hadis-hadis yang terlalu dhaif dalam bukunya, hatta hadis yang palsu bahkan ada dalam buku-buku sunan bahkan. Dan Alimah Ibn Hajar bila dia kritik benda ni dalam Fathul Bari, dia kata dia kritik At-Tabrani, kerana dalam Sunan At-Tabrani ada juga hadis-hadis, banyak hadis yang terlalu dhaif, dan ada juga hadis yang palsu. Dan dia kata bukan Tabrani seorang yang buat macam tu, la yahtassu bihi At-Tabrani, bukan Imam Tabrani seorang. Ulama-ulama dulu yang meriwayatkan hadis akan memasukkan hadis-hadis yang tidak sahih seumpama ini, tapi dia kata depa memasukkan dengan sanad. Apa tujuannya? Supaya hadis-hadis seumpama ini tidak terkubur begitu sahaja. Mudah-mudahan ada hadis-hadis yang lain yang akan menyokongnya. Lalu hadis-hadis yang dhaif, yang lemah atau terlalu lemah seumpama itu, bolehlah naik darjatnya dalam satu-satu masa. Jadi dia tak buang begitu sahaja hadis yang terlalu lemah umpamanya, kan? Pasal apa dia masukkan? Dan saya kira ramai jugalah ulama-ulama yang lain, hatta bukan ulama yang karang buku-buku hadis bahkan. Al-Imam Ibn Hayyan Al-Andalusi bila dia karang Akhlaqun Nabi, good characteristic of the Prophet, dia karang akhlak-akhlak Rasulullah. Boleh kata majoriti hadis yang ada dalam tu semua hadis yang dhaif dan terlalu dhaif, bahkan ada yang palsu bahkan. Tapi dia bawa mari yang sanad. Jadi kata Alimah Ibn Hajar, dia dah lepas tanggungjawab dia tu. Bukankah hadis-hadis yang seumpama itu, kalau kita tak nyatakan keadaannya, berdosa lah. Tapi kalau kita nyatakan keadaannya, sekurang-kurang bawa mari sanad, supaya orang yang berada di hadapan boleh semak balik sanad-sanad seumpama itu. Boleh jadi pada ulama tu dihukum palsu, maka bila dia masukkan dalam bukunya, boleh jadi mari ulama lain kaji tidak palsu. Sementara kalau dibiarkan hadis-hadis palsu tersebar tanpa dinukilkan sanadnya, berbahaya juga. Jadi dia bawa mari sanad. Sama juga hadis-hadis yang terlalu dhaif. Dia bawa mari hadis ada sanad, dia bawa mari hadis ada sanad. Ini perbuatan para ulama terdahulu yang kata Alimah Ibn Hajar, mereka dah lepas pasal dia bawa mari sanad. Itu hadis yang dia terima, dia tulis. Itu hadis dia terima, dia tulis. Tapi dia bawa mari sanad. Sepatutnya kita pun macam tu jugalah, kan? Supaya
hadis-hadis ni dapat dikenal pasti oleh orang-orang yang akan datang. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Masalah ni bab hadis tak ada sana. Kan? Baik. Jadi nak cerita tidak terlalu dhaif dan tidak palsu. Hadis-hadis yang seumpama itulah. Hadis munkar, hadis syaz. Kemudian hadis yang apa lagi? Ana pun lupa juga. Hadis yang apa nama tadi? Dua nak sebut tadi apa? Yang mula-mula tadi apa? Apa Syekh? Lupa. Dia ada 4 atau 5 syarat. Pertama, hadis itu dia tidak terlalu dhaif ataupun tidak palsu. Kemudian hadis itu juga mestilah hadis yang sudah ada hadis yang lain yang sahih dalam hal yang sama. Mana dia dhaif lah, tapi hadis yang lain tu ada hadis yang sahih. Mana dia perkara-perkara yang furu'. Biasalah tu kan. Dia hadis ni memanglah dhaif, tapi dah ada hadis lain yang sahih yang seumpamanya. Jadi dia hanya menyokong saja. Dan mungkin ada beberapa syarat yang lain. Jadi kalau cukup syarat-syarat yang seumpama itu, dan yang paling penting ialah kita tidak menganggap ianya sunnah ataupun sabit daripada Rasulullah SAW. Hadis dhaif boleh baca kalau ada syarat-syaratnya. Tidak terlalu dhaif, dia bukanlah perkara yang usul atau sudah ada hadis yang sahih yang menyokongnya. Dan yang paling penting, dia juga tidak dianggap sebagai sunnah. Mana kita tak boleh anggap dia daripada Rasulullah SAW. Sebab itu bila satu hadis yang dhaif itu dibaca, mesti dinyatakan ia hadis yang dhaif, supaya orang tak anggap dia sunnah. Dia tak anggap dia ni sabit daripada Rasulullah SAW. Jadi hadis-hadis yang dhaif boleh digunakan pakai dalam hak ehwal fadilat di sisi majoriti. Dan itu yang ditegaskan oleh ulama-ulama kita, termasuk Imam Ibn Hajar, dan Imam Nawawi pun sebut dalam buku-buku beliau. Cuma dalam Al-Azkar dia sebut ringkas saja. Di mana dia kata hadis yang dhaif boleh digunakan pakai dalam targhib dan tarhib, dan juga dalam fadailil a'mal. Katanya malam yakun maudu'an, selagi mana dia tidak palsu. Dan ada juga yang duk baca kata-kata Imam Nawawi ni sedangkan dia tidak tepat lah. Bukan palsu saja, tak palsu pun, kalau dia tak cukup syarat-syaratnya, maka dia juga tidak boleh dia baca. Imam Nawawi kata hadis dhaif boleh digunakan pakai selagi mana dia tidak palsu, dia tidak tepat. Sebenarnya dia boleh digunakan pakai, tapi ada syarat-syaratnya, bukan palsu saja. Tapi adalah kita dapati duk baca kata-kata An-Nawawi dalam Al-Azkar. Sebenarnya tak tepat, kerana dalam Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyatakan sebaliknya. Dia menyatakan bahawa hadis dhaif ini tidak hanya palsu, tapi jika terlalu dhaif dan seumpamanya, dan dipanjang lebarkan oleh ulama selepas itu, termasuk Imam Ibn Hajar dan juga anak murid dia Al-Qarafi dalam buku usul fiqh beliau. Jadi bukan kata palsu saja, kalau terlalu dhaif pun tak boleh guna juga. Kalau hadis itu tak cukup syarat-syaratnya pun tak boleh juga, ya. Jadi yang paling penting, kita tak boleh dia anggap sunnah Rasulullah SAW. Di sisi sebahagian besar ulama lah. Walaupun segelintir kata hadis dhaif pun tak boleh guna juga. Antaranya ialah Al-Imam Al-Bukhari, katanya lah, Allah Ta'ala alam. Walaupun kita dapati dalam hadis-hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, sama ada selain daripada Bukhari Muslim lah, dalam Al-Adabul Mufrad ada juga hadis yang dhaif katanya. Dalam Tarikh Baghdad, Al-Imam Al-Bukhari juga ada hadis yang dhaif. Cuma dalam Sahih Bukhari Muslim saja hadis-hadis yang sahih saja. Tapi walau bagaimanapun, ada sebagian ulama yang kata Bukhari tak mengambil hadis-hadis yang dhaif, walaupun dalam hak ehwal fadilah. Antaranya juga ialah Al-Imam Ibn Arabi Al-Makki, itulah pengarang tafsir Ahkamul Quran. Juga menyatakan dalam buku tafsirnya itu, yang direngkaskan juga tafsir berkenaan dalam Ahkamul Quranus Sughra. Dan dia nyatakan bahawa hadis-hadis yang dhaif tidak boleh digunakan pakai dalam segala hal. Kalau ikut majoriti ulama, hadis dhaif ni boleh guna dalam fadilat saja, dalam tarhib saja. Tapi dalam hak ehwal yang bersabit dengan hukum halal, hukum haram, dalam hak ehwal pernikahan, dalam hak ehwal macam-macam, tak boleh digunakan pakai. Tapi kalau hak tadi boleh. Tapi sebagai ulama kata tak boleh, termasuk Imam Ibn Arabi, dia kata kalau hadis itu dhaif,
tak boleh diguna pakai dalam segala hal. Kenapa katanya? Kerana al-kullu syar'un. Halal haram ke, fadilah ke, tarhib ke, dia kata semua adalah syara'. Dan syara' mesti hanya berpegang kepada nas yang berwibawa, yakni nas yang sahih. Paling common pun hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ialah hadis-hadis yang dhaif yang bila berimpun dengan sanad-sanad yang tertentu dan disokong oleh hadis-hadis sahih yang lain, dia naik statusnya kepada hasan, tapi hasan li ghairihi. Dia hasan tu bukan dengan sebab sanad dia, tapi dengan sebab syawahid yang ada, hadis-hadis yang lain lah. Kalau sebab hasan ni ada dua, hadis yang paling sahih lah, ada sahih li zatihi, sahih li ghairihi, bawah lagi hasan. Hadis hasan ni ada hasan li zatihi, mana dia memang hadis hasan, sanad dia sendiri. Tapi ada hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi ni dia bukan hasan dengan sebab diri dia, riwayat dia, tapi dia menjadi hasan kerana riwayat yang lain. Campur naik status kepada hasan li ghairihi sekurang-kurangnya. Kalau masuk dhaif, semata-mata dhaif, tak boleh diguna pakai, ya. Kata beliau lah, dan mungkin lagi ada ulama-ulama yang lain lah, ya. Nampak? Sementara juga kalau hadis dhaif dijadikan syiar, itu juga satu perkara yang perlu dielakkan sebenarnya. Hadis dia dhaif tapi dijadikan syiar. Pertama, kerana ia akan menenggelamkan syiar-syiar yang sahih. Dan kalau kita kira ulama kita pun, hatta dalam konteks mazhab Syafi'i, Al-Imam Al-Kardi rahimahullahu ta'ala, dalam bukunya Al-Fatawa Al-Madaniyah juga menyatakan kita tak boleh membuat satu syiar melainkan dengan dalil yang betul-betul sahih. Dibuat satu bab yang kecil, ibtida'u syiarin la yajuz. Mereka syiar tidak harus. Apa makna mereka syiar? Mereka syiar ni bukannya benda tu tak ada nas, tapi kadang-kadang ada nas tapi tidak ada nas yang sahih, inspesifik, dia kata tak boleh juga. Dia antara ulama Syafi'i agak ketat jugalah. Pasal syiar ni mesti betul-betul di atas dalil agama yang berwibawa, mesti betul-betul sahih baru kita boleh buat syiar. Bila kita buat syiar di atas hadis-hadis yang tidak sahih, ataupun ada hadis yang sahih tapi bukan inspesifik, jadi buat mari contoh yang berlaku pada zaman dulu, orang selepas sa'i dia semayang 2 rakaat sunat, semayang je pun, kan? Katanya Al-Imam An-Nawawi kata harus, kerana dia adalah ziyadah hasanah, dia satu benda yang baik, haruslah dia kata semayang je pun, kan? Walaupun dalam setengah-setengah hal yang lain Imam Nawawi agak ketat, tapi dalam setengah-setengah hal yang lain dia pun longgar jugalah. Dia kata semayang je pun, boleh, dia kata ziyadah hasanah, harus, dia adalah suatu perbuatan baik yang kita tambah, maka dia okey. Al-Imam ulama lain yang tak suka, yang memakruhkan adalah Al-Imam Ibnu Salah. Dia kata makruh pasal tidak ada nas secara spesifik. Tak ada semayang sunat selepas sa'i, tak ada, dia kata. Kalau orang duk buat ni, dia kata tidak menepati sunnah Nabi SAW. Tidak ada nah yang inspesifik dalam hal berkenaan. Jadi dia memakruhkan, seumpama dia tak suka syiar berkenaan. Jadi dah macam jadi satu syiar. Tapi kata Al-Kardi, tidak ada, tidak harus dan tidak makruh. Dia kata bid'ah. Dia kata tak boleh lah. Sebab dia kata lam yarid nasun fi khususi mahalihi. Tidak ada nas inspesifik untuk mensunahkannya. Semayang memang semayang lah, tapi inspesifik after sa'i tidak ada semayang-semayang tertentu untuk kita lakukan. Jadi dia kata ibtida'u syiarin la yajuz. Benda ni dah di syiar sedangkan tidak ada nas inspesifik, maka dia kata tidak harus sama sekali. Nampak? Walaupun ada perbezaan di situ sikit sebanyak, tapi kita lihat ada ulama yang agak ketat lah kerana nak menjaga syariat dan juga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah juga dalam hak awal yang tadi. Nampak? Jadi yang paling pertengah ialah hadis dhaif boleh kita baca, tapi hendaklah dilihatlah status je, jangan main bedal saja. Dan kita tak nafilah setengah orang memang dia baca bukan hadis yang dhaif tapi terlalu dhaif. Terlalu dhaif, macam tak ada hadis yang sahih, kan? Dalam fiqh ni tuan-tuan, kita cuba sebaik mungkin untuk membawa hanya hadis-hadis yang sahih. Dan itu jalan yang dibawa oleh ulama-ulama kita yang terdahulu, especially kibar al-ulama, ulama-ulama yang besar lah. Dan dalam hafadilah wudu ni terlalu banyak hadis-hadis yang sahih.
yang boleh kita rujuk. Sehingga ada berbelah-belah hadis-hadis yang sahih, yang termuat dalam Sahih Bukhari, yang termuat dalam Sahih Muslim, dan juga kitab-kitab sunnah yang lain. Antara yang masyhur ialah apa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Abu Malik Al-Ash'ari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-tuhuru syatrul iman. Kata Nabi, bersuci adalah separuh daripada iman. Kan? Biasa orang duk baca an-nadhafatu minal iman, bersih sebahagian daripada iman. Itu hadis yang tidak sahih. Tapi ada termuat jugalah dalam buku-buku sebahagian. Ganti kan dengan at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu ada separuh daripada iman. Bersuci ni dia lebihlah daripada bersih semata-mata, tapi kebersihan dalaman dan juga luaran. At-tuhuru syatrul iman. Mana bila kita jaga kesucian kita, maka ia merujuk kepada sebahagian daripada iman. Sebab itu kita kena sentiasa dalam keadaan bersih. Antara lain juga adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, daripada Umru bin Abasah. Juga antara hadis yang famous yang dinukilkan dalam bab wudu, dalam buku-buku ahkam, dalam buku-buku fiqh dan juga dalam buku-buku hadis. Di mana Umru bin Abasah pada peringkat awal dia tidak Muslim. Dia duduk jauh daripada Madinah. Kemudian dia dengar datang seorang Nabi ataupun daripada Mekah. Dia jumpa Nabi, saya tak ingat di Mekah ke di Madinah. Bila dia dengar ada seorang Nabi yang bawa satu agama yang bagus, dia pun naik kenderaannya, lantas dia berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hadis yang masyhur dan hadis yang panjang juga, di mana Nabi menyatakan tentang kelebihan wuduk kepadanya. Dia kata, kuntu fil jahiliyah azun nasu ala dalalatin ya'budunal awthan fasami'tu bi rajulin yukhbiru akhbaran. Dia kata, aku zaman jahiliyah, aku lihat manusia ni dalam kesesatan. Kenapa? Kerana mereka menyembah berhala. Pasal dia pun boleh fikir, walaupun dia tak kenal lagi Islam pada waktu itu, tapi dia pun boleh fikir duk sembah berhala. Pasal apa? Batu-bata kan, bukan boleh bagi manfaat, bukan boleh bagi mudarat pun. Lepas tu apa dia buat? Farakibtu dabbati fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun naik kenderaanku dan aku berjumpa dengan Rasulullah. Apa yang dia tanya? Yang dia tanya adalah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, hadisni anil wudu. Wahai Nabi, ceritalah padaku tentang wudu. Jadi Nabi hak mula-mula Nabi ajar ke dia bukan ambil wudu, tapi Nabi ajar tentang fadilat wudu. Nampak? Sebab fadilat ni juga satu benda yang besar. Sebab itu ada golongan yang seolah-olah meremehkan fadilat, ada golongan juga yang berlebihan dalam fadilat. Dan dua-dua ni ada dalam sufism, tasawuf. Meremehkan fadilat dalam tasawuf juga. Dia kata jangan beramal kerana fadilat. Fadilat, kalau kita beramal kerana fadilat, jadi tak ikhlas, tak hakikat lagi. Kita beramal jangan kerana syurga, beramal betul-betul kerana Allah. Dalam tasawuf lah, dalam sufism, seolah-olah meremehkan fadilat. Tapi berlebihan dalam fadilat pun dalam sufism juga. Dia buat mari fadilat merepek-repek, baca ayat sekian dapat fadilat sekian, dapat. Jadi dua-dua tu ada dalam tasawuf ni, dalam sufism lah. Meremehkan fadilat pun ada setengah aliran dia fadilat nafikan. Bila capai tahap hakikat makrifat lah, mengajar buku hikam dan seumpamanya, dia fadilat tak mahu dah. Tapi ada sebahagian juga dalam sufism juga, dia berlebihan fadilat juga. Jadi dua-dua mari dalam tu. Kan? Meremehkan fadilat duduk dalam sufism, berlebihan dalam fadilat pun dalam sufism juga. Baca ayat sekian dapat fadilat sekian. Ni zaman Covid ni ada fadilat juga ni. Baca li'ilah fi Quraisyin 21 kali lepas main subuh, lepas semayang maghrib, insya-Allah dia kata jadi vaksin kot. Kan? Ada seorang tok guru ni lah, Pak Haji mana entah. Kalau bab reka amalan ni bagi ke dia lah. Dia champion lah, kita tengok bab tu dia very champion. Nampak? Ni amalan orang tua dan tok guru dulu. Untung juga dia kata berlaku benda macam ni. Jadi orang tua-tua dan tok guru dulu dah keluarkan amalan-amalan yang dulu mereka tak ajar, tapi bila ada penyakit mereka ajar. Sejak bila orang tua boleh buat amalan ni?
Siapa bagi lesen kat tu guru boleh buat amalan ni, baca la ilaha fi Quraisy 21 kali ni, kan? Merepek betul lah. Patut orang yang macam ni yang tak dibenarkan mengajar ni. Jadi Nabi pun ajar dia. Nabi kata ma min rajulin yakrub al-wudu faghasala yadayhi illa kharaja khati'ati yadihi min anamilihi ma'al ma. Nabi kata tidaklah seorang itu mendekati wuduknya lantas dia membasuh tangannya, melainkan keluarlah dosa-dosa daripada tangannya menerusi jari-jarinya bersama air. Dan dalam riwayat Abi Hurairah juga dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim, Nabi kata ma'a akhir kutril ma. Selagi mana air itu menitiskan, selagi itulah pahala kita gugur sehingga titisan yang terakhir. Bukan makna kita kena boleh banyak berwuduk guna air, tapi nak menunjukkan bahawa titisan-titisan itu membawa dosa-dosa kita sehingga kepada titisan yang terakhir. Kemudian Nabi kata lagi fa idza tamat mada wastashaqa wastansara kharaja khati'ati wajhihi min fami anfihi wa khayashimihi. Dan bila dia basuh, bila dia berkomor dan dia memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, maka keluarlah dosa-dosa daripada mukanya. Muka kita tak buat dosa, yang dia buat dosa bahagian muka lah, mulut kita, mata kita. Jadi keluar dosa-dosa, Nabi kata daripada hidungnya dan juga daripada kerongkongnya. Kan kita ambil wuduk dengan satu cedokan, kita separuh kita masuk dalam mulut, separuh lagi dalam hidung. Itu yang standard dan paling sahih. Bila kita ambil wuduk, komor dengan hidung masuk sekali, keluar sekali. Tapi kalau buat asing-asing pun boleh, tapi hak afdal dan yang paling sahih ialah mensekalikan antara madmadah dan istinsyak dan istinsar. Mana komor dengan air ke hidung sekali, ya. Dan itu yang paling standard dalam mazhab Syafi'i sebenarnya. Baik. Lagi Nabi kata fa idza masha ra'sahu kharaja khati'atu ra'sihi min syi'rihi ma'al ma. Sama juga bila dia basuh kepalanya, akan keluarlah dosa-dosa kepalanya daripada rambut-rambutnya. Kepala kita tak ada dosa, yang dosa hak duduk dalam kepala tu. Kan? Duk fikir, tu dosa kepala tu dia panggil. Jadi dia akan keluar insya-Allah taala bersama dengan air-air yang kita basuh kepala kita. Sebab tu bila basuh kepala, basuh semua, itu the best. Jangan basuh ceng itu je, kan? Sah, memang dah sah dah di sisi sebahagian, tapi sebaik-baiknya basuh kesemuanya. Mudah-mudahan sampailah Nabi kata sehingga bila dia membasuh kakinya, kharajat khati'atu rijlaihi min anamilihi ma'al ma. Sama juga bila dia basuh kakinya, keluarlah dosa-dosanya daripada jari jemarinya bersama dengan air. Dan dalam riwayat Abi Hurairah tadi, titisan air yang terakhir, akhir putril ma, hatta kharaja naqiyan minaz zunub, sehingga dia keluar bersihlah daripada dosa-dosanya. Jadi tak ada dosa. Ataupun dari riwayat Umar bin Abbasah ini, Nabi kata hatta kharaja kahayatihi yauma waladathu ummuhu. Dan bila dia berwuduk dengan sempurna seumpama itu, Nabi kata jadilah ia seumpama hari dia dilahirkan oleh ibunya, mana tidak ada dosa. Orang yang baru lahir mana ada dosa, kan? Kita budak meninggal pun Al-Fatihah, budak meninggal pun Al-Fatihah. Budak tak ada dosa. Sebab tu budak kalau dia mati tak payah semayang, kan? Boleh tapi tidak diwajibkan, pasal budak-budak dia tak ada dosa. Tujuan semayang jenazah ni untuk keampunan, bukan saja-saja nak semayang. Sebab itu budak yang belum balik tidak diwajibkan untuk solat jenazah ke atasnya. Ataupun sebagian ulama kata jika dia tidak memayyiz. Kalau lepas memayyiz walaupun tidak balik, semayang jugalah. Tapi kalau kecil-kecil betul tak payah semayang. Cukup untuk dikapalkan, dimandikan, dikebumikan seumpama biasa. Tapi tak wajib semayang. Tak wajib lah nak buat semayang, tak salah. Sebab Nabi pun ada sebagian budak dia semayang. Dan ini diriwayatkan dan Sunan Abi Daud daripada Aisyah, Nabi semayang ke atas budak Ansar yang meninggal. Tapi Nabi anak dia sendiri mati, dia tak semayang. Ibrahim mati masa dia umur 16 atau 17 bulan. Dan ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari
Kata Aisyah, lam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak sembahyang ke atas. Pasal Nabi ni tak ada beza-beza anak dia ke anak orang ke, hukum syarak tak hukum syarak. Kan? Anak orang dia sembahyang, anak dia tak sembahyang. Sama-sama budak. Kerana Nabi nak memberi perbezaan hukum bahawa kedua-duanya adalah harus. Budak-budak tak perlu sembahyang. Ataupun tak wajib sembahyang, tapi nak sembahyang tidak mengapa. Sebab hukum ni tak ada beza siapa-siapa pun. Nampak? Sebab itu pernah berlaku tuan-tuan. Dan ni juga ada diriwayatkan Sahih Bukhari bila kita belajar tentang muamalah lah. Di mana Abu Bakar As-Siddiq bila Nabi meninggal, Fatimah datang jumpa dia. Sebab Fatimah dengar Nabi ada meninggalkan sedikit harta. Kan Nabi ada tinggal. Kan ada hadis Nabi tinggalkan beberapa harta lah. Matarkan Nabi. Hadis apa tu? Hadis siapa nama sahabat tu? Matarkan Nabi illa baglatahul bayda wasilahahu wa ardahu tarakaha sadaqah. Nabi ada tinggal beberapa, antaranya Nabi ada tinggal silah, pedang, Nabi ada tinggal keldai, dan Nabi ada tinggal tanah tapi sudah disedekahkan. Bila Fatimah dengar Nabi ada tinggal harta ni, dan mungkin juga ada riwayat yang lain, dia pun jumpa Abu Bakar. Kata Aisyah, dia minta sebahagian daripada Aisyah. Abu Bakar tak bagi langsung. Anak Nabi tak anak Nabi, dia tak bagi. Kerana dia kata Nabi telah berkata kepadanya, ma taraktu fahuwa sadaqah. Apa yang aku tinggalkan ia adalah sedekah. Jadi Nabi memang tak tinggal harta. Kalau dia tinggal pun dia akan jadi sedekah automatik. Hak dia niat sedekah yang diberitahu sahabat dan seumpamanya memang sedekah lah. Tapi kalau Nabi tak bagi tahu pun, di atas hadis berkenaan Nabi kata ma taraktu fahuwa sadaqah. Apa yang aku tinggalkan dia adalah sedekah. Jadi Abu Bakar tak bagi langsung pada Fatimah. Lalu baliklah Fatimah, kata Aisyah, wajada fi Abi Bakar syai'an. Dia ambil hati dengan Abu Bakar hatta tuwfiya, sampai dia mati. Dia ambil hati dengan Abu Bakar sebab Abu Bakar tak bagi kepadanya sampai dia meninggal. Betapa kita lihat tegahlah Abu Bakar As-Siddiq, kerana anak Nabi tak anak Nabi. Pasal Nabi kata sedekah, aku tak bagi. Dia tak bagi sudah. Kalau kita bagilah sikit, apa salahnya ya tak? Bagi sikit, ala-ala dia dah minta kan. Dia pun anak Nabi. Anak Nabi tak anak Nabi. Tak ada untukmu. Dia tak bagi. Kan? Kita hari ni kalau zuriat Nabi buat benda pun okey belaka. Kau sidar kat kubur gerubung pun okey zuriat Nabi. Siapa cakap zuriat Nabi macam tu? Zuriat Nabi tak zuriat Nabi. Anak Nabi pun kan. Kita tak ikut lah kalau tak betul. Ni zuriat Nabi apalah. Sama macam orang lain juga. Bismillah, makan dulu. Syak dah kan? Belum lagi. Lagi banyak lagi. Jadi cuma kita nak kena ingat, dalam bab fadilah ni, bila Nabi SAW menyebut terhapusnya dosa, di sisi majoriti yang terhapus ialah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar mesti terhapus dengan taubat nasuha. Allah, gigit belah kanan. Kanan gigi sakit. Biasa gigit belah kiri. Dosa-dosa yang kecil. Sigharuz zunub, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, bila dia mensyarahkan hadis-hadis tentang fadilah. Yang terhapus ialah dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Kerana dosa-dosa yang besar mesti terhapus dengan taubat nasuha. Ini dalam bab yang lain. Dan kita boleh belajar antaranya dalam Riyadhus Salihin. Bila masuk bab yang kedua, babut taubah, bab taubah. Bab pertama babul ikhlas, bab kedua babut taubah. The chapter of repetition. Jadi ada hadis di situ dan ada komentar An-Nawawi dan dihuraikan oleh ulama-ulama kita yang lain, termasuk umpama Al-Imam Ibn Ala. Jadi dia sebutlah perbahasannya di situ. Al-Imam Ibn Hajar pun juga sebut dalam Fathul Bari yang dinyatakan oleh ulama tentang terhapusnya dosa dalam hak-hak amalan ini, walaupun wudu, walaupun semayang, walaupun puasa, walaupun haji, ialah dosa-dosa yang kecil. Di sisi majoriti ialah. Nampak? Adapun dosa-dosa besar tidak terhapus melainkan dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai ulama dia agak ketatlah dalam memperincikan dosa-dosa besar berkenaan. Sebagai ulama kata dosa besar ni mesti bertaubat every single dosa, every single sin. Kalau 10 kali dia berzina, 10 kali kena taubat nasuha.
Kalau 50 kali dia minum arak, 50 kali dia kena taubat nasuha. Dia tak boleh sekali taubat. This is sebagian. Dan itu yang kita lihat kecenderungan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seolah-olah macam tu. Sebab dia sebut dalam Al-Azkar, dalam Riyadhus Shalihin, at-taubatu wajibatun min kulli zambin. Taubat ni wajib ke atas setiap dosa. Mana every single sin. Seolah dia cenderung kepada itu. Dan tak dinafikan. Sebagai ulama memang kata macam tu. Sebab dosa besar dia berat kan. Tapi kita tak nafi. Sebagai ulama, umpama Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bila dia huraikan ayat Quran tentang taubat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa syirik dan mengampunkan dosa selainnya. Mana dosa-dosa selain pada syirik Allah Ta'ala ampunkan, cuma dosa besar mesti taubat nasuha. Dia kata cukup dengan taubat saja. Jadi tak perlu taubat yang spesifik seumpama itu. Jadi huraikanlah sebab-sebabnya. Dan kita cenderung kepada pendapat berkenaan. Sebab taubat ni dia lebih memudahkan. Dia kata kalau kita nak taubat, setiap dosa kita lakukan, manusia takkan ingat dosa yang dia buat kan. Cukup dengan taubat in general saja. Mana dia betul-betul bertaubat dengan satu taubat ke atas keseluruhan dosa-dosanya. Dia kata sudah memadai. Dan itu yang lebih dekatlah kepada Quran dan juga sunnah Nabi SAW, dan lebih memudahkan manusia. Kerana mendetik-detikkan seumpama itu, katanya taklif ma la yutaq. Tak mungkin manusia macam tak logik lah dia kata, ya, di luar kemampuan manusia. Banyak lagi hadis yang lain tuan-tuan. Kelebihan wuduk secara umum macam tadi. Wuduk ni cahaya separuh daripada iman. Wuduk juga alamat kepada keimanan. Umpamanya sunnah Abi Dawud daripada Sauban, kata Nabi la yuhafiz ala wudu illa mu'min. Siapa yang menjaga wuduk, dia adalah seorang yang beriman. Kemudian ada juga kelebihan wuduk in spesifik, secara khusus. Umpama bila kita nak mendatangi solat, digalakkan berwuduk terlebih dahulu di atas beberapa ataupun banyak hadis yang diriwayatkan. Siapa yang berwuduk terlebih dahulu, dia tidak melangkah satu langkah, melainkan diangkat satu dosa, diampun satu dosa, diberi satu pahala dan diangkat satu darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim daripada Abi Hurairah, lam yakhdu khutwatan illa kafarallahu bihi khatayahu, rafa'a bihi anhu darajat wa hatta bihi anhu kataballahu biha lahu hasanah wa maha Allahu biha anhu sayyi'a wa rafa'a lahu biha wa rafa'a lahu biha darajah. Mana bila kita melangkah nak pergi tempat semayang, ke masjid atau seumpamanya, Allah Ta'ala ampun dosa, angkat darjat dan juga diberi satu pahala. Bila kita berwuduk dululah. Kemudian bila kita berwuduk dulu pun sama. Bila kita sampai di masjid, orang telah habis semayang, Allah Ta'ala beri pahala yang penuh seumpama kita semayang berjemaah. Juga di atas hadis yang sahih dalam Sahih Muslim daripada Uqbah bin Amir, man tawadda fi baiti fa ahsana al-wudu thumma kharaja fawajadna ka sallau. Nabi kata bila dia berwuduk kemudian dia pergi mendatangi semayang, kemudian orang telah semayang, Nabi kata telah tertulis kepadanya pahala seumpama dia telah solat bersama dengan mereka itu. Itu hadis Abi Hurairah tak silap saya, ataupun hadis Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dan ada banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyebut tentang digalakkan berwuduk bila nak pergi semayang. Itu fadilat wuduk in spesifik bila nak pergi semayang. Fadilat wuduk ketika nak tidur pun ada juga. Di mana bila seorang itu berwuduk sebelum tidur, dia mati dalam iman. Itulah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari daripada Al-Barra. Baik itu antara adab-adab tidur nombor satu sekali ialah berwuduk. Jangan kita tidur melainkan kita tidur dengan berwuduk. Nanti ada ujung sekali ialah tempat-tempat yang digalakkan berwuduk secara khusus. Ada 6-7 tempat lah berdasar pada hadis Nabi SAW. Ada orang diajak adab tidur, ada 6-7 adab tidur, satu pun tak ada sunnah Nabi. Pelik kan? Dia ajar adab tidur, tapi bila kita dengar, satu pun tak ada sunnah Nabi. Ni amalan orang ni, ni amalan orang ni, ni amalan Tok Syekh ni, amalan ni Tok Guru dia, ni amalan pelik betul. Satu pun tak ada sunnah saya dengar. Tak ada sebut suruh baca doa, suruh wudu, tak ada sebut suruh baca hadis Al-Barra, tak ada sebut doa Nabi yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Sunnah Abi Dawud. Jadi hak ada dalam ada wudu tak ada. Pelik juga. Pelik. Kesianlah orang awam sekarang.
Pasal duk mengajar ni banyak duk merepek-repek. Ha? Aduh. Nampak? Kemudian fadilat yang lain ialah apa lagi fadilat? Bangun tidur pun sama. Bila kita bangun tidur, kita terus berwudu, ada fadilatnya. Itulah terlepas daripada belenggu syaitan. Di mana bila kita nak tidur, syaitan diikat 3 ikatan di atas kepala kita. Seumpama diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim daripada Abi Hurairah, dan Imam An-Nawawi juga masuk ke hadis ini dalam adab wudu. Yaqidu ala ra'si qafiyat, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idh huwa nam salasa uqad. Yadrib kulla makana kulli uqdatin alaika laylun tawil farqud fa in istaqaza fa zakarallah in halla uqdah. Saya selalu baca hadis ni bila saya ajar bab zikir. Selalu baca. Saya hadis yang penting. Fa in tawadda in halla uqdah, fa in shalla in halla uqdah, fa asbaha nashitan tayyib an-nafs wa illa sara khabisan nafsi kaslan. Nabi kata bila seorang itu tidur, syaitan ikat 3 ikatan di kepalanya. Syaitan membelenggu kepalanya dengan 3 belenggu. Bila dia bangun, dia sebut nama Allah. Terlepas 1 belenggu. Bila dia berwuduk pula, terlepas 1 belenggu. Dan bila dia semayang, terlepas 1 belenggu. Maka dia jadi orang yang baik, dan tubuh badannya akan jadi yang baik. Bila dia tidak melakukannya itu, maka dia akan menjadi orang yang tubuh badannya buruk, dan dia menjadi orang yang malas. Nampak? Itu bangun tidur. Dan ada lagi lah tempat-tempat lain yang menyebut tentang fadilat wudu. Saya ingat banyak lagi. Saya pun tidak menghafal keseluruhan. 2. Jadi dah makna wudu. Yang kedua fadilat wudu. Dan fadilat wudu ni juga satu benda yang penting yang perlu kita tekankan, supaya kita melihat akan pensyaratan wudu ni satu benda yang baik dan sunnah Nabi SAW yang besar, bukan semata-mata kerana kita nak semayang. Sebab itu amat-amat digalakkan supaya kita dalam keadaan wudu setiap masa. Bahkan kalau kita lihat Bilal bin Abi Rabah, ada 2 versi riwayat. Satu versi riwayat yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bila Nabi naik Isra' dan Mi'raj untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bukan naik ambil semayang saja, jumpa Allah tau. Jumpa tak jumpa berhadapan tu khilaf ulama lah, kerana ada nas yang berbeza. Tapi memang Nabi nak berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cara berjumpa kita tak tahu, Nabi pun tak cerita. Dan bila Nabi balik, Nabi tanya Bilal, dia dengar tapak kaki Bilal dalam syurga. Biasa yang kita dengar hadis Bilal kata, ini lam atatahar fi sa'ati lailin aw nahar illa sallaitu bizalika tuhur ma kutibali an usalli. Bila kata aku tidak berwuduk melainkan aku sembahyang 2 rakaat, selepas itu apa-apa yang ditulis oleh Allah Taala kepadaku untuk aku solat. Itu biasa hadis yang kita baca. Tapi dalam Sunan Abi Dawud juga dengan sanad yang sahih, dia beri jawapan yang berbeza, di mana katanya inni lam uhdis, aku tidak berhadas hadasan illa tawaddatu indaha. Aku tidak berwuduk melainkan aku tidak berhadas melainkan aku berwuduk terus pada waktu itu. Makna Bilal ni antara sebab dia masuk syurga, hadis tadi dia masuk syurga sebab dia sentiasa menjaga semayang sunat wudu. Nampak? Tapi versi riwayat dalam Sunan Abi Dawud, bila masuk syurga, dia sebut 2 jawapan lah. Pertama, kerana dia sentiasa berwudu bila dia berhadas. Asal hadas je wudu. Inni lam uhdis hadasan illa tawaddatu indaha. Aku tidak berhadas melainkan aku berwudu pada ketika itu. Mana menjaga wudu adalah sebab bila bin Abi Rabah masuk dalam syurga. Dan selepas itu dia kata, wa inni lam ma azantu qattun illa salaitu ra'atain. Aku tidak azan melainkan aku sembahyang 2 rakaat. Jadi ada 2 versi lah. Jadi orang yang jaga wudu dia mudah masuk syurga. Orang yang sembahyang sunat wudu juga dia mudah masuk syurga, dengan menggabungkan kedua-dua riwayat berkenaan. InsyaAllah ta'ala. Dan mungkin ada lagi lah sunat-sunat yang lain. Dan insyaAllah ta'ala after this kita akan masuk tentang faraidul wudu, fardu wudu, kemudian sunanul wudu, sunat-sunat wudu, dan akhir sekali ialah selepas itu syarat sah wudu. Sebagian ulama dia bagi syarat sah wudu dulu, saya kemudiankan.
Kemudian ada makruh wudu. Kemudian tempat-tempat yang disunatkan berwudu in spesifik. Secara amnya kita digalakkan berwudu setiap masa, tapi ada setengah-setengah tempat tu memang dia disunahkan secara spesifik, tapi tidak banyak lah ya. InsyaAllah ta'ala. Boleh, ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? Kalau tak ada, insyaAllah ta'ala kita berhenti setakat ini, dan kita akan sambunglah pada kuliah yang akan datang. Aku qouli hadza wa azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.